Terima kasih pada pengurusi, Tan Sri Pengurusi. Saya turut serta untuk membahaskan di peringkat jawatankuasa beberapa butiran, antaranya ialah 020002 hala yang bersangkutan dengan 020100 iaitu Eropah dan Amerika. Persoalan saya di sini, saya ingin penjelasan, iaitu apakah usaha yang telah dijalankan oleh kementerian dalam memaparkan ataupun dalam menggarap isu negative image terhadap negara, khususnya di Amerika dan di Eropah. Contohnya, kalau di Eropah kita berhadapan dengan masalah satu kumpulan NGO yang menggambarkan tentang kelapa sawit di Malaysia ini dengan berbagai gambaran, sehingga ada di kalangan mereka yang telah pun membawa isu ini ke peringkat perundangan. Jadi saya mau bertanya dari sudut kementerian itu sendiri, walaupun isu ini duduk di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi, tapi dari sudut kita yang ada hubungan dua hala dengan Eropah ini dalam kementerian ini, apa usaha untuk kita menjelaskan keadaan, ataukah betul apa yang didakwa itu? Yang kedua, dari sudut hubungan dengan Amerika, saya ingin mendapat penjelasan tentang kedudukan penurunan kategori daripada Jabatan Amerika yang telah meletakkan kategori dari 2 kepada 3 dalam isu pemerdagangan manusia ataupun human trafficking. Standard dan piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Amerika ini telah memberikan satu gambaran yang agak negatif kepada negara kita yang dikatakan sebagai center ataupun pusat untuk human trafficking dengan izin ataupun pemerdagangan manusia. So bagaimanakah kedudukan di hari ini dalam rangka Kementerian Luar Negeri dalam dua hala ini dapat memberi penjelasan dan juga kedudukannya yang terkini. Begitu juga dengan paparan satu ketika dahulu bahawa Malaysia ini dikatakan sebagai heaven for terrorism dengan izin, iaitu pusat untuk terorisme. Jadi saya ingin tahu gambaran yang negatif ini atas apa alasan mereka, sikap kementerian, cara kementerian untuk membuat penjelasan-penjelasan atas piawaian apakah, ataukah sekarang setelah Demokrat setelah mengambil alih, maka polisi terhadap terorisme ini telah sedikit kendur ataupun lembut. Bagaimana dalam konteks itu? Saya mohon penjelasan dalam rangka hubungan dua hala, khususnya benua Eropah dan juga Amerika. Seterusnya juga ialah persepsi tentang indeks rasuah yang telah disebut tadi, yang terkini di mana telah jatuh pada tahap yang lebih rendah. Juga tentang persepsi terhadap kehakiman dan sebagainya. Ini juga merupakan satu tanggapan negatif kepada masyarakat antarabangsa yang melibatkan soal pelaburan, kepentingan ekonomi dan sebagainya. Maka apakah langkah-langkah yang dibuat oleh kementerian dalam addressing this issue dengan izin untuk memberikan gambaran sebenarnya, ataukah kementerian menghadapi kesukaran untuk membuat gambaran-gambaran itu dengan apa fakta-fakta yang ada? Yang kedua ialah saya mengambil satu contoh peranan kementerian dalam menjalankan tugas sebagai penyelaras. Contohnya baru-baru ini kita telah dikejutkan bagaimana Eropah, Kesatuan Eropah telah membekukan ekspor makanan laut kerana tidak mengikuti standard ataupun piawaian yang telah ditetapkan di sana, lalu telah mengakibatkan kerugian berjuta-juta ringgit kepada pengusaha marine ini, makanan marine ini. Maka saya nak tahu apakah kementerian dalam rangka dua hala di Eropah contohnya mempunyai satu peranan yang proaktif dalam mendapat maklumat-maklumat terkini tentang standard-standard piawaian yang ditetapkan, supaya dengan itu dapat diselaraskan dengan pihak kementerian yang terus berhubung dengan ini, iaitu Kementerian Kesihatan, supaya tidak berlaku lagi kes-kes yang sebegini rupa. Seterusnya pengurusi, Tan Sri Pengurusi, 030000 iaitu pelbagai hala. Tadi dua hala khusus Amerika dengan Eropah, yang ni pelbagai hala dalam hal ehwal Islam. 030400 satu, iaitu peranan dalam OIC. Saya ingin penjelasan
dalam peringkat ini, apakah wujud di sana satu lobby yang kuat supaya penggunaan dinar ini dijadikan sebagai satu yang baru dalam ekonomi di kalangan negara-negara OIC, dan juga tentang penubuhan satu bentuk kesatuan pertahanan OIC. Kerana kalau kita melihat kepada African Union, Kesatuan Afrika, mereka mempunyai pasukan keselamatan mereka tersendiri. Adakah Malaysia berhasrat dengan konsep ini untuk membawa konsep ini untuk diketengahkan di dalam OIC, supaya OIC juga akan memiliki satu bentuk kesatuan pertahanannya yang tersendiri bagi melihat isu-isu yang khususnya bersangkutan dengan keselamatan di negara-negara Islam khususnya dan dunia secara umumnya. Begitu juga dengan Palestin. Saya hadir dalam PUIC, Parliamentary Union for OIC. Saya dapati ada sedikit masalah dari sudut perwakilan Palestin ini, kerana mana-mana bahagian dalam international conference kita akan dapati ada dua puak, iaitu Hamas ataupun daripada Fatah. Saya ingin minta penjelasan daripada kerajaan, khusus kementerian, apakah atau mana satu yang kita iktiraf antara Hamas dengan Fatah ini. Ini satu yang penting, kerana kalau kita melihat orang Palestin telah memberikan kuasa mereka politik kepada Hamas, tetapi yang datang berjumpa, yang datang buat urusan resmi antarabangsa, dan kita pula berurus dengan Fatah. Jadi saya itu ada satu yang kontradik dari sudut kita kata kekaburan di sana, dan ia akan memberi kesan kepada hubungan. Jadi saya minta penjelasan daripada menteri. Akhirnya saya nak masuk 12000, iaitu perwakilan luar negeri, ya, yang melibatkan belanja yang begitu besar, tansi pengurusi, iaitu 279 juta. Soalan saya saya ingin tahu, adakah satu arahan ataupun polisi yang khusus tentang bagaimana kerajaan mengurangkan belanja majlis-majlis kerakyaan, supaya dengan itu dapat memotong kos. Kerana saya kira antara perbelanjaan yang paling besar di dalam perwakilan luar negeri kita ialah majlis-majlis kerakyaan yang melibatkan berjuta-juta ringgit setahun. Dan saya dipahamkan juga Tan Sri Pengurusi bahawa antara yang mahal dibelanjakan, kalau adalah, iaitu minuman-minuman keras, ya. Jadi saya minta penjelasan, adakah satu polisi bahawa majlis rasmi negara di luar negeri, kerajaan-kerajaan kita, maka seolah adakah satu arahan bahawa tidak ada minuman keras, ataukah dia dibiar buka begitu, atau bagaimana? Kalau ada arahan kata tak ada minuman keras, saya minta tolong bagi tahu apa perkeliling itu supaya jelas. Kerana bukan saja soal arak itu masalah agama, tapi saya dipahamkan perbelanjaannya terlalu tinggi. Jadi saya kira itu pun sebahagian daripada cut cost yang kita kena fikir. Begitu juga dengan kalau betul ada minuman keras dibekalkan dalam majlis-majlis itu, tolong bagi kat saya figure dia berapa sepanjang 2008-2009, supaya kita nak, kalau tak ada selesai masalah lah, ya. Akhirnya ialah tentang Malaysian Kitchen P13, iaitu saya pun bersama dengan rakan-rakan yang lain bertanyakan mengapa Malaysia Kitchen ini masuk di dalam Kementerian Luar Negeri, sedangkan dia itu lebih kepada promosi Malaysia yang lebih khusus dan tepat dibuat di dalam Kementerian Pelancongan. Minta penjelasan mengapa dimasukkan dalam butiran bajet ini. Sekian, terima kasih Pengurusi.